hati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alisha Nazihah binti Nur Salihuddin, merupakan pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kamarul Arifin yang bernombor kodnya JEA 7039. Pada hari ini, saya ingin berkongsi serba sedikit kisah yang terkandung daripada novel yang bertajuk Lepaskan Kembali Aku ke Laut. Novel ini mengandungi sebanyak 479 halaman, di mana bagi saya ia amat sesuai dengan saya yang amat gemar mengisi masa lapang dengan membaca. Novel ini merupakan hasil karya Syaar Isa yang merupakan ikon pendidikan Malaysia yang amat disegani ramai. Siapa itu Syaar Isa? Syaar Isa merupakan ikon yang berasal dari Bedong Kedah. Beliau telah mendapatkan pendidikan rendah dan menengahnya di Sungai Petani Kedah. Beliau juga mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan pengajiannya di University of Wellington di New Zealand. Beliau amat gemar membaca dan menulis. Disebabkan hal itu, beliau mampu menghasilkan 25 buah buku yang terdiri daripada 10 buah novel. Novel ini telah diterbitkan hasil daripada kerjasama antara Dewan Bahasa Pustaka dan Rhythm Consolidated Berhad yang telah dicetak pada tahun 1981. Novel ini mempunyai 12 bahagian, di mana setiap bahagian mempunyai kisah-kisah yang sangat menarik yang diterangkan secara terperinci. Justru itu, terdapat juga banyak pengajaran yang dapat saya teladani dalam kehidupan seharian. Daripada novel ini, terdapat beberapa watak yang memainkan peranan penting. Watak utama daripada novel Lepaskan Kembali Aku ke Laut ini ialah Kazman. Kazman merupakan seorang budak lelaki yang telah membesar dari zaman penjajahan di tanah Melayu. Selain itu, Julas merupakan ibu kepada Kazman yang bekerja sebagai tukang lobi di King's House. Bapa Kazman pula merupakan watak yang bernama Jasin. Jasin bekerja sebagai pemandu teksi. Terdapat satu lagi watak yang merupakan anak angkat kepada Julas, iaitu Izma. Izma merupakan seorang gadis yang sudah 5 tahun dia tidak bersekolah dan hanya membantu Julas membersihkan pakaian di King's House. Novel ini berkisahkan tentang sebuah keluarga yang terpaksa berhadapan dan menanggung kesakitan semasa berlakunya penjajahan Jepun, komunis bintang 3, sehinggalah tanah Melayu diisytiharkan merdeka oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dalam pada itu, mereka juga sangat tabah dan berani menghadapi segala cabaran dalam kehidupan mereka yang penuh liku-liku. Selain itu, mereka juga terpaksa berhadapan dengan orang-orang British, di mana Julas yang merupakan ibu kepada Kazman telah bekerja sebagai tukang lobi di King's House. King's House merupakan tempat tinggal pesuruhjaya tinggi British, iaitu Sir Donald Charles Maguire bersama isterinya. Sebenarnya, tajuk Lepaskan Kembali Aku ke Laut ini berkait rapat dengan satu peristiwa di mana pesuruhjaya tinggi British, iaitu Sir Donald, mempunyai satu ukiran patung kecil. Ukiran patung kecil itu dihasilkan dari gading yang sangat berkilat dan licin yang berbentuk ikan duyung. Patung kecil itu terdapat di hujung sudut mejanya. Baginya, apabila dia memandang tepat ke arah mata ikan duyung itu, dia merasakan seolah-olah ikan duyung itu sedang merayu memohon pertolongan daripadanya. Ikan duyung itu seolah-olah berkata, "Tolonglah, kembalikan aku ke laut." Begitu jugalah perasaan orang-orang Melayu yang dapat dikait rapatkan di mana ketika tanah Melayu dijajah. Orang-orang Melayu juga memohon agar tanah Melayu dapat dikembalikan kepada mereka agar mereka dapat hidup bahagia bersama keluarga mereka.
Daripada novel ini, terdapat beberapa pengajaran yang dapat saya kongsikan bersama anda semua. Antaranya, yang pertama, sikap bersatu padu dan semangat nasionalisme yang tinggi amat wajar kita terapkan di dalam diri agar kita dapat mempertahankan negara daripada dijajah oleh pihak luar. Seterusnya, sikap bertanggungjawab sebagaimana telah ditunjukkan oleh satu peristiwa di mana apabila Kazma meningkat dewasa, dia menyambung menabur bakti kepada pembangunan negara. Pada pandangan saya, setiap orang yang membaca novel ini pasti mendapat satu kesimpulan yang cukup besar, iaitu nilai menghargai pengorbanan pemimpin negara yang sangat berani sehingga sanggup mengorbankan nyawa mereka demi mencapai kemerdekaan di negara kita. Itulah dia sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan bersama anda semua tentang kisah, pengajaran dan kesimpulan yang terdapat di dalam novel ini. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Itulah pantun yang dapat saya kaitkan dengan kesimpulan yang dapat saya kongsikan bersama anda tadi. Akhir kata dari saya, bunga dedap di atas bara, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.